sebelum start saya check attendance dulu lah. Abang Alip? Ada Abang Alip? Ada. Tak payahlah dua-dua. Satu mute lah lama. Okay, Ahmad Syarudin, Amirul Afendi tak ada lagi. Aryan, Azim Azma, Ada. Jiva, tak ada. Falahiyah. Mana Falahiyah? Tadi macam nampak nama ni. Faisal, Atikah Yusof, Hanani, Bahira, Vini. Baik guys. Lemau Bahira macam nak tidur lah tu muka. Last week ni saya ada bagi attendance kan? Guys, jangan lemah sangat guys. Come on. Ada. Hari ni aku ajar slide tau. So memang akan mengantuk lah. So Pisang. Pisang lah, memang pisang. Sekejap Korang kelas apa dengan aku Major 1 AGS 3716. Okay, attendance. Kenapa aku letak mandi? Astaghfirullahaladzim. Friday. Mana yang lain ni? Aku nak start ni. Alamak. Okay, aku start je dulu. Nanti pandai-pandai mereka. Okay. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kelas Major Project 1 AGS 3716. Okay. So last week kita dah decide dah siapa under siapa semua. Okay. So semua dah contact dengan supervisor belum? Dah. Dah. Yang ada aku tu dah. Okay. Dah. Yang lain? Ada ni tak? Ada apa-apa nak update tak? Lecturer ada tanya apa-apa ke? Hari ni lah saya ada meeting dengan supervisor saya. Vini dengan siapa? Sir Khairul. Khairul Ujang kan? Okay. Alright, Sir Khairul lagi seorang tu dia ada tak? Ha? Sir Khairul lagi seorang. Khairul kan? Lagi seorang tu. Khairul lagi seorang? Khairul ni SAD. SAD dah ni. Aduh, tinggal ke tepi lah. Sem 1 saya tengok dia, lepas tu tak ada. Sem 1 tu, dia dah pindah 4 bulan dah kot. 3 bulan. So, yang tinggal, yang berhenti SAD, Cik Mat yang intern kan? Dengan Sir Hazri ada lagi? Salahuddin. Doktor? Sir Hazri ada lagi? Oh, Sir Hazri dia tukar department. Oh, tukar department. Sir Kemi pun dah berhenti kan? Dr. Kemi dah ambil kontrak. So dia tak sambung. Saya ganti dia lah. Banyak subjek dia saya ambil lah. Video apa semua kan. Okay, alright. So tanpa kita membuang masa, kita start terus Okay? Jangan ngantuk tau, tolong. Sebab kalau korang ngantuk, nanti aku ngantuk. Okay, sekejap present now. Okay, before kita start, saya nak terangkan sikit korang punya project brief. Keluar tak? Dah keluar tak? Okay, alright. So, mana tadi? Tutup. Project brief. Okay, nampak semua? Guys, nampak guys?
Nampak. Okay. Kita kena communicate nanti. Nanti korang buat kerja lain. Okay, alright. Major project 1. AGS 3716. Propose date ni abaikan dulu dengan final date tu. Okay, tapi kita punya duration adalah 14 weeks lah. Okay. Research proposal tau. So selama 14 minggu ni memang kita akan hidap lah. Kita akan hadap research proposal which is kita punya thesis lah. Okay. So any progression semua dengan you guys punya supervisor. Okay, so saya nak pesan awal-awal, kadang-kadang supervisor kita busy. Okay, so korang kena kejar supervisor. Supervisor tak akan kejar korang. Adalah few yang akan kejar student masing-masing, tapi nak saya ingatkan korang sepatutnya korang yang kena kejar supervisor lah supaya korang tak tercicik. Okay, walaupun structure semua saya akan bagi apa semua, tapi supervisor yang akan menilai dan bagi markah apa benda semua lah. Okay. Alright, so major project 1 description. As with writing regular academic paper, research proposal are generally organized the same way throughout most social science disciplines. Proposal vary between 10 and 25 pages in length. However, before you begin, read the assignment carefully and if anything seems unclear, ask your professor, supervisor lah, whether there are any specific requirement for organizing and writing the proposal. Okay, so kalau macam structure semua boleh tanya saya lah, tapi kalau nak tanya yang lebih mendalam, dengan awak punya supervisor. Okay, Bahira, bangun. Okay. Alright, so proposal 10 ke 25 page. Depends on korang punya writing dan korang punya topik lah. Okay. Itu dengan korang punya supervisor. Okay, research proposal ataupun report. Each student, individual, are required to come up with the detailed research proposal regarding include reference, A4 size bind. So ni nanti bila final lah, terpulang pada korang nak bind, tick bind ke, combine ke, itu nanti korang kena confirm dengan korang punya supervisor. Okay, macam mana nak hantar. Tapi dengan saya nanti korang kena drop dekat e-learning dengan Google Drive. Saya nak kumpulkan semua. Okay, alright, requirement. Ni structure lah. Ni yang simple. Okay, nanti kejap lagi saya akan tunjuk structure. Okay, research proposal, presentation. Kita akan ada presentation untuk bila week 14 or 15. 14 or 15 so tak confirm lagi. So by the 13 week tu dah settle semualah korang punya research proposal. Okay, lepas tu mungkin saya akan jemput seorang assessor untuk menilai korang punya ni lah, korang punya presentation. So apa yang korang required untuk masa presentation nanti adalah slideshow. Okay, dengan poster infografik tu dia sekali lah, poster infografik size A1. Nak tengok contoh ke? Tak payahlah. Sekejap. Ni yang dah print lah. Sebab korang mungkin kena print kan. Sebab ni busuk lah. Ni infografik. Okay. So saya akan bagi contoh saya buat degree dulu. So nanti lah, itu nak dekat final nanti lah. So korang bukan tiru sebiji, tiru dia punya apa yang patut diletak dalam korang punya poster tu nanti. Okay. Boleh? Faham Okay, itu untuk korang punya ni lah, untuk final. Slideshow dengan poster infografik, itu adalah wajib, 2. Okay, kau nak buat lebih tak apa lah. Tak kisah, apa-apa lah. Apa-apa. Kalau nak buat lebih lah. Okay, then submission, ni macam saya cakap tadi. Okay, 1 mark, okay. Ni kata tolak 1 mark bila kalau apa ni, lewat sehari, 1 mark tolak. Tapi aku nak semua apa ni submit on time.
Okay, tak ada satu mark tolak ke apa ke, tak ada. Memang on time. Okay. Progression it is important to have progression with your supervisor. Student who doesn't have any progression with lecturer might get the work rejected. Okay. So mana yang agak-agak barai mungkin akan terkandas di tengah jalan lah. Di tepi jalan ke, di tengah jalan ke, itu supervisor yang akan decide sama ada korang kena repeat ke ataupun berjaya meneruskan korang punya journey ke meja tu. Okay, so ini kita punya pembahagian markah lah. Okay, consult 70%, research 20%, presentation 10%, so dia akan jadi 100% kat sini. So ini summative, kat sini 70%. Summative kita punya final lah. Okay. Alright, so that's all for the project brief. Okay, so yang hari ni saya nak cover benda ni lah. Okay, apa yang akan saya cover hari ni adalah chapter 1. Okay, if you have any question, tanya je. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak, saya akan get back to you later lah. Okay, alright, so semua nampak Ke nak besar lagi? Nampak. Nampak tak guys? Boleh? Nampak. Okay. Example, requirement, research proposal major 1, major 1. Okay, step 1, based on your research. Okay, dia tak kisah korang nak buat pasal current issue or past issue. Okay, sekejap. Sebelum tu saya nak tanya. Apa soalan? Macam mana soalan ni? Okay. Kenapa kita nak buat research proposal? Dia boleh jawab? Tak apa, tiba ya kalau apa yang korang faham lah, apa yang bila tanya kenapa nak buat research proposal? Kenapa? Cuba jawab. Seorang? Kena aku petik nama? Saya try rasa. Okay, Azim, go. Sebab perlukan research proposal tu sebab nak bagi kumpul data-data pasal fakta yang kita nak kaji tu. Okay, kumpul data, betul. Okay, lagi? Research proposal. Kenapa korang nak, okay, dia macam ni lah. Kenapa korang nak propose idea tu? Research proposal, benda tu lah. Kenapa nak propose? Why? Guys, Hanani? Semua sorok. Cepat. Come on. Kenapa? Simple je soalan ni. Tak ada markah pun. Cepat. Dia macam sketch rasa. Sketch. Okay, termasuklah dalam propose. Okay, lagi? Tak ada yang salah pun. Cepat. Tiba ya? Nan? Tambah baik ke sir? Tambah baik. Betul? Tambah baik, betul? Okay, lagi? Supaya ada proof. Nak tahu apa yang korang faham je? Avini apa tadi? Tak dengar? Supaya ada proof something ada issue. So that kita boleh baikikan atau ada satu idea yang kita boleh keluarkan. Betul juga. Okay. Research proposal. Okay. Kita propose ni sebab kita nak menyelesaikan masalah sebenarnya. Okay. Kita ada isu, kita nak selesaikan masalah kita punya isu tu lah. Okay. Kalau kita tak selesaikan kita punya masalah atau kita punya isu, tak gunalah kita nak buat tak gunalah kita nak buat research proposal ataupun kita nak propose anything. Faham tak? Contohnya macam kau nak pergi repair kereta kan, contoh kan, ni contoh situation nanti pemain kata okey awak kena tukar ni sebab kalau tak tukar nanti dia rosak, tak menyelesaikan masalah lah. Faham tak? Dia memang nak menyelesaikan masalah. Okay, alright, so chapter 1, so kita ada background study adalah apa benda yang korang nak study, topik tu. Okay, sedalam-dalamnya, contoh awak nak buat pasal kepentingan memakai helmet. Contoh so kau kena study betul-betul lah benda tu. Kenapa helmet tu apa benda semua, faham tak? Okay, lepas tu problem statement. Apa problem dia? Kalau tak pakai helmet
helmet yang tak selamat ke, helmet yang tak ada sirim ke, apa problem dia. Okay, lepas tu research aim. Apa aim kita? Okay, aim kita nak apa, mengurangkan orang pecah kepala kalau accident, contoh. Okay, itu contoh alright. So research objective dengan research question adalah related. Okay, research question ni soalan dan jawapan dia adalah dekat objektif ni. Contohnya macam, okay, apakah cara yang, okay, dia sini lah, korang kena buat research question dulu, baru korang akan tembak dengan research objektif. Ingat tau benda ni, research question memang akan jadi soalan dan research objektif akan jadi jawapan kepada research question. Okay, faham tak? Okay, so contoh saya bagi pasal helmet tadi. Apakah cara yang terbaik untuk memberi cara yang terbaik untuk bagi tahu kepada society, contoh. So jawapan dia, objektif dia, cara terbaik untuk bagi tahu kepada society adalah melalui kempen, contoh. Faham tak? Faham Okay, lepas tu second research question, apakah medium yang paling terbaik untuk disampaikan kepada society? Okay, media yang terbaik adalah video, contoh. Ataupun ada orang nak buat, tak kisahlah korang nak buat buku ke, buku panduan ke, tapi macam tu lah, dia punya related tu macam tu. Faham tak? Question, tanya, objektif, jawab. Boleh? Boleh Okay. Limitation and delimitation. Okay, yang ni pun aku pun kadang-kadang pening. Okay, limitation adalah apa yang melimitkan kita punya research. Okay, contoh macam, sekejap. Sebelum aku ajar korang Syiah, aku check balik. Saya. Biasalah, manusia ni tak lekang daripada melakukan kesilapan. Sekejap. Mana? Itulah masalah Hazmi. Bila tak ada, bila tak nak guna, muncul. Saya guys. Alhamdulillah. Oh no. Softball. Habis. Okay. Ya Allah, ini tadi. Okay. Alright, so ni saya tunjuk sikit lah saya punya saya punya masa master dulu lah, saya punya tesis. Okay, sekejap cuba. Jangan judge aku buat pasal solat. Tapi tu lah, aku pun like kat situ. Okay, alright. Okay, alright. So ni contoh. Okay. Ke aku nak cerita daripada awal ke? Tak payah kot. Ke nak cerita? Nak bagi faham? Sebab nanti aku akan bagi contoh. Benda ni korang boleh ni lah. Boleh apa ni? Boleh ikut contoh. Okay. Sekejap. Ya, aku start daripada awal lah. Bagi korang faham sikit. Okay. So, korang punya topik kena ada apa ni sekejap Ni tadi.
Dan nanti kita akan lalu jalan balik dengan benda ni. Ni. Sana. Okay. Alright. So, korang punya topik kena ada apa orang kata, kena membantu society lah, macam saya cakap. Past issue ke, current issue ke, tu tak kisah. Tapi benda tu boleh menyelesaikan masalah dan memberi penyelesaian, walaupun tak tahulah benda ni kita propose kan. Kita tak tahu benda tu akan menyelesaikan masalah atau tidak lah. Tapi kita propose untuk cuba menyelesaikan masalah. Okay, so saya punya title is A Guidance of Propose Solar by Using Mobile Application. Okay, alright. So macam mana saya nak guide orang solat dengan cara yang betul menggunakan application lah. Okay, mobile apps. Okay, so ni skip. Okay, ni abstract. Kita cerita sikit macam sinopsis lah, abstract. Okay, so kita kena ada keyword sampai semua kat situ. Okay, acknowledgement. Masa tu punya dia terlampau detail tau. So korang tak payah ni. Tapi yang ni semua sama lah, introduction sampai sampai delimitation. Okay, alright. So chapter 1, introduction. Introduction kita akan cerita pasal solat itself. Contoh lah, macam saya buat solat kan. So korang kalau buat pasal AIDS ke, buat pasal kelas online during pandemic ke, korang kena cerita lah benda tu, introduction. Lepas tu korang kena pecahkan macam saya pecahkan mobile application dengan solat. So saya ada dua lah. Okay, so korang kena propose juga macam korang nak educate macam mana, faham tak? Macam contoh ni macam saya punya tajuk kan, solat during mobile application. So dia ada dua konteks kat situ. Okay, so pecahkan benda tu untuk korang punya introduction. Korang punya ni lah, introduction. Lepas tu research background, mendalami lagi apa korang punya pasal, korang punya ni lah, korang punya subjek, topik. Jadi background of study, research background lah. Okay, lepas tu kita ada problem statement. Okay, problem statement ni saya cerita lah yang solat ni orang tahu solat tu kena rapatkan saf apa semua, tapi bila kita pergi dekat masjid ke surau ke, orang tak rapatkan saf pun. Faham tak? So macam mana solat kita tu nak perfect? Contohlah, tapi sekarang ni dah lain, pandemik kan. So memang kau kena solat jarak. Okay? Sekejap. Next. Okay. Alright, problem statement. Lepas tu korang kena masukkan juga citation. Okay, citation which is bila korang state korang punya problem tu, siapa yang menyokong? Faham tak? So bila korang state korang punya problem dan korang cakap just korang je punya statement, benda tu tak kuat tau. Sebab tu kita kena collect data, kita kena ada interview, kita kena ada survey, kita kena ada baca journal, kita kena baca artikel about kita punya topik. So benda-benda tu kita boleh masukkan dalam kita punya writing untuk menyokong kita punya topik yang kita nak propose ni lah. Okay, alright. So macam saya masuk hadis apa semua, ayat Quran semua lah, sebab dia religious punya ni kan. Okay, lepas tu kita ada research aim, research objective, research question. Okay, so ni aim and objective. Okay, the aim of this research was to educating people the right way to perform salat through a new medium of advertising with an interactive features on new platform. Macam saya cakap tadi lah, apa yang saya cuba nak propose tu, kita aim kita lah. Okay, saya nak buat mobile apps. Okay, lepas tu ni dia punya research objective. Okay, ni yang saya cakap tadi.
how to communicate, ni research question, how to communicate with Malaysian about the perfection of solat. So the best way to communicate with them adalah educate orang. Faham tak? Alright. So second one, what is the best way to educate the perfection of solat? Okay, the best way adalah nak educate orang menggunakan new medium of advertising, which is apps lah. Okay. Alright, third one, what is the best tool in promoting about perfection of solat? Okay, discover interactive features. So ni mendalam sikit lah. So memanglah kita nak guna mobile apps, tapi melalui apa? Macam saya guna UI UX kan. So saya tulislah interactive features. Okay? Alright. Benda ni tak payah buat banyak-banyak. Buat 2 je cukup. Untuk degree level 2 dah memadai. Sebab bila korang banyak-banyak, nanti dia akan susah kat korang nanti balik. Banyak benda korang nak kena buat. Okay? Lepas tu, bila major 2 nanti, okay, korang kena go back to your research proposal, apa yang korang nak tekankan kat sini. Itulah cara korang, apa yang akan korang nak propose masa major 2 pula. Faham tak? Boleh Alright, limitation and limitation. Okay. This limitation of the research have been conducted throughout this semester of the subject. The focus research is concerned about perfection of the solat issue only. The respondents were among student to senior student that involved. The research includes also the limitation constraint a lack of time. Okay. Also the use of irregular time make difficult complete this research. Okay, jap. Okay, delimitation ni adalah benda-benda yang kita tak boleh nak nampak. Faham tak? Delimitation macam contoh, kita ada 14 minggu je. So, masa tu tak cukup. Masa tu tak nampak. Faham tak? Tu delimitation. Okay, so limitation pula adalah kita melimitkan. Okay, tu dari segi apa ni? Limitation, kita melimitkan kita punya scope. Dari segi kewangan ke contohlah. Itu contoh-contoh limitation. Delimitation benda yang kita tak nampak. Limitation benda yang kita nampak dan kita yang melimitkan benda tu untuk kita punya research proposal. Okay. Alright. So significance of study. Ni kena banyak lah. Apa kepentingan kau nak buat benda ni? Faham tak? Apa kepentingan pada society ke? Kepentingan lah. Okay. Kalau macam saya cakap, kalau tak ada kepentingan, tak ada keperluan, kau buat benda tu macam shop sendiri. Proposal shop sendiri. Faham tak? Dia tak ada balik kepada society lah. Tak ada apa ni orang kata, society takkan dapat apa-apa. Situ. Okay, alright. So kat sini macam the research offer fresh, interactive, informative. So apa yang korang kepentingan, benda yang korang akan bagi. Faham tak? Apa yang kepentingan dia, kalau tak buat apa jadi. Macam ni to be exposure and demonstrate how improvise the correct and proper way to perform solat. Sebab macam saya buat apps dulu, dia masa tu app solat banyak tapi bukan yang macam saya nak buat. Faham tak? Okay, sekejap lagi saya tunjuk saya ada buat prototype untuk master dulu. Okay, lepas tu ni lah, korang kena bagi tahu apa kepentingan dia lah. Okay, macam saya punya lain lah. So kiranya ikut topik masing-masing. Alright, so ni benefit to the country and able to apply interactive features and go publicity about the perfection of solat. This research will be benefit higher learning educational new media platform to make more aware of the right method and technique about the perfection of solat formation. Okay, so this research will encourage and make it easy for Malaysian to learn about perfection of solat. So ini apa dia punya benefit lah. Okay, so saya tunjuk saya punya proposal ni tak adalah perfect, tapi saya nak bagi korang faham. Okay, setiap poin-poin tu apa yang nak kena tulis. Bahira duk keduk-keduk saya apa? Kau ada typo ke? Okay, alright. So, sekejap. Significant dah cakap tadi. Conclusion. Okay, conclusion korang kena summarize kan. Okay,
daripada point 1.1 hingga 1.8, korang kena conclude lah, buat conclusion. Okay? Alright. So, chapter 2 saya takkan cover lagi hari ni. Okay? So, chapter 1 sahaja. Okay. So, sebenarnya untuk major 1 ni, korang tak perlu lagi untuk fikir, kena fikir lah. Tapi, korang kena fikir apa yang korang kena buat, apa yang korang nak buat next sem, which is macam contoh macam kau nak propose mobile apps ke, nak propose video ke, nak propose guideline book ke, contoh ni contoh. Okay, itu dah kena fikir. Tapi in term of design apa semua, jangan fikir dulu. Faham tak? Konsep, idea apa semua, jangan fikir dulu. Okay, sebab benda tu akan kacau nanti tau. So nanti korang melimitkan korang punya proposal ni. Faham tak? So korang kena tibai dulu, kau punya proposal. Nanti daripada proposal ni baru kita perah, bukan kita lah, korang lah. Baru korang perah untuk korang punya major tu in term of design punya side. Faham tak? Boleh? Boleh Ada soalan tak? Okay, so yang ni research proposal punya slide saya dapat daripada lecturer last sem. Okay, which is major 1 Miss Mira lah. Okay, so ni nanti benda yang sama je saya cakap tadi, tapi nanti korang boleh baca balik. Saya akan masuk dalam e-learning ke ataupun dalam kita punya saya nak buat Padlet kot nanti. Nanti saya roger balik lah antara dua tu. Okay, korang pernah belajar dengan Cik Lotfi tak? Nah, dia pernah cerita pasal seekor gajah dengan 3 orang buta. Pernah? Tak. Tak pernah? Rugi. Sebab dia cerita kat kita. Okay, macam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Okay. Macam cerita Cik Lotfi tu, 3 orang buta dan seekor gajah. Okay, aku cerita sikit lah Tapi ni 6 orang kan. Tapi kita back to 3 orang. Okay. 3 orang buta ni, cikgu dia bawa pergi zoo. Okay, pergi zoo. Lepas tu diorang pergi melawat gajah tau, kat satu tempat lah. Okay. Lepas tu seorang yang buta ni pergi kat dia punya gading. Macam ni lah, bila aku tengok ni tadi aku macam teringat Cik Lot punya cerita kan. So aku share je lah kat korang. Okay, gading. Lepas tu seorang yang kat belakang pegang dia punya ekor. Seorang kat tengah pegang dia punya perut. Okay, tiga orang lah. Ni ramai sangat. So sama je lah cerita dia. Okay, bila diorang balik ke rumah, diorang duduk 3 orang kan. Balik ke rumah, diorang bergaduh. Yang nombor 1 ni cakap, tak, gajah dia memang tajam. Dia ada gading je dengan belalai. Macam yang belakang tu, tak, dia ada ekor je. Gajah tu ada ekor je. Lepas tu yang lagi seorang, tak, gajah tu memang ada perut je. Benda lain tak ada pun. So, bila cikgu dia datang, cikgu tanyalah, kenapa korang duk bising-bising ni kan, duk kabut-kabut kan. Orang cakap, lepas tu diorang cakap lah, gajah ni, ada tu, ada ni kan. Oh tu cikgu dia kata, bila korang 3-3 bercantum, baru dia akan jadi satu gajah sebenarnya. So, korang student sama juga macam tu. Korang kadang-kadang tak nampak tau. Okay, research korang tu terlampau satu side. Tu maksud dia. Okay, dia bukan the whole. So, sebenarnya korang punya topik tu besar. Faham tak? Dia pelbagai side, pelbagai pandangan. So, orang lain buat research, lain dia punya outcome. Bahira buat research, outcome dia lain. Hanani research, outcome lain. Syah buat research, outcome lain. Tapi dia punya topik sama. Faham tak? Itu yang saya cuba nak cakap kat situ. Aku tak tahulah cara penyampaian aku ni betul ke tak kan. Tapi Cik Lot cerita macam lagi gempak. Aku cakap, okey. Cik Lot kan, dia kan pandai cerita kan. Okay, alright. So, itulah saya nak cakap. Korang punya research tu kena buat betul-betul lah. Okay, jangan sekap jarang je. Okay, macam last sem Mira aja, last 2 sem satu aja, macam Salahuddin. Okay,
sebelum Salahuddin, Cik Ujang ajar. Okay. Macam saya dulu, meja tu, kita orang memang diwajibkan untuk buat method lah, itu method. Method kita untuk collect data, kita akan ada interview dengan kita akan ada buat survey. Okay, survey korang tahu kan, mesti sini korang pernah hantar link untuk jawab survey apa semua kan, mesti korang tahu. Okay, survey tu adalah kuantitatif punya method. Okay, mana tadi? Sekejap. Mana survey. Oh, tu dah masuk method. Okay, tak apa. Aku cerita je lah, okay. Method ni kita ada kuantitatif dengan kualitatif. Okay, ni nampak ni, kualitatif dengan kuantitatif. Apa beza dia? Kualitatif ni adalah quality. Okay, kuantitatif adalah quantity. Okay, alright, quality ni adalah benda yang kita tak boleh nak kira. Okay, benda yang bukan scripted, benda yang bukan kita rancang untuk orang tu jawab ya atau tidak. Okay, tu kualitatif. Contohnya macam, okay, jangan contoh lah. Okay, macam kuantitatif adalah benda yang kita boleh kira lah, which is kita punya survey, berapa soalan, kita boleh trick orang tu untuk jawab ya atau tidak. Benda tu lah, tu kuantitatif. Alright, untuk quality, okay, contoh macam saya cakap tadi, kalau korang buat research, okay, tanpa citation, tanpa interview, tanpa pandangan orang lain yang ada kena-mengena dengan korang punya topik, benda tu akan jadi short sendiri dan tak relevan lah. Okay, contohnya macam saya buat pasal solat kan. Aku tulis, memanglah dah ada citation daripada hadis, citation daripada Quran, ada yang daripada artikel apa semua. Tapi benda tu tak cukup kuat lagi. Okay, korang kena ada interview. Okay, interview ni kenalah related dengan korang punya subjek, which is topik. Macam saya buat pasal solat tu kan. Saya interview lah Mufti Selangor, contoh Mufti Selangor ataupun ustaz-ustaz apa ni, Pak Imam satu dekat, tapi masa aku buat research tu memang aku interview Imam satu dekat section 7, Masjid section 7 dekat apa tu? Dekat belakang dekat kondo tu lah, aku tak ingat nama tempat tu. Okay, dekat situ. Dengan lagi satu masjid dekat section 19, 17. Aku dah. Okay. So, bila soalan-soalan nanti korang kena develop dengan korang punya supervisor lah. Okay, macam saya kalau boleh memang saya nak wajibkan semua orang buat interview. Tak kisahlah, sekarang ni dah senang gila. Korang just Google Meet je. Video call ke, boleh. Macam kita orang dulu memang kita orang kena turun padang, kena tangkap gambar, kita orang tengah interview. Faham tak? So, macam saya dulu, saya pergi sana, saya pacak kamera, lepas tu kita borak lah dengan dia kan. Kita dalam pada masa sama, kita bagi soalan, borak. So, macam saya tanya dia, okay, bagi pandangan Ustaz, betul tak? Apa ni, orang yang solat ni, walaupun solat berjamaah, tapi diorang tak dapatkan soft. Padahal sebelum kita solat, Imam dah cakap dah, lurus dah dapatkan soft. Tapi soft tak dapat, faham tak? So, benda tu, Tok Imam sedar tak? Dia akan bagi jawapan dia lah, sedar. So, patutnya kita kena sini. Benda tu, itu data. Kualitatif data yang apa ni lah, yang sangat-sangat membantu. Ni, interview, nampak? Kat sini. Observation ni, macam saya pergi tengok, betul tak? Orang solat tak rapat. So korang kena buat benda yang sama. Tapi ikut topik masing-masing lah. Faham tak? Okay, ni contoh je. Okay. Okay, lepas tu secondary data, pakai journal, pakai buku, pakai artikel. Itu kita punya secondary data lah. Okay, alright. Lepas tu quantitative questionnaire. Questionnaire macam yang itulah soalan-soalan tu yang ya tidak. Lepas tu saya nak pesan later bila buat questionnaire, kalau boleh lah buat jawapan yang ada A dan B saja. Jangan buat yang tengah-tengah. Maybe ke apa ke. Benda tu dia akan menyusahkan korang punya proposal nanti. Ni saya pesan je lah.
Tapi kalau korang rasa macam, tak boleh, aku memang nak letak maybe juga kan. Itu terpulang pada korang lah kan. Okay, alright. So, saya hari ni saya cover untuk chapter 1 saja. So, background study saya dah cakap, problem statement, research aim, research objective, research question, limitation, delimitation, significance of study and conclusion. Okay, macam masa-masa tu dia buat apa ni? Dia buat benefit for the society. So tu lain lah. Conclusion ni korang just conclude kan apa yang korang dah buat chapter 1 ni. Okay, nanti baru kita jump to chapter 2 pula. Apa ni? Literature review. Boleh? Faham tak? Benda ni, aku faham tau sebab kita budak-budak grafik ni kan, kita tak menulis. Kita jarang. Ada je yang menulis kan. Tapi jarang lah. Masa aku dulu pun masa buat major ni macam benda saya nak buat. Okay. So, a bit difficult lah untuk kita, saya faham. Kalau korang masih blur-blur lagi ke, saya faham. Okay, nanti saya akan bagi structure ni. Okay, nanti korang bincang dengan korang punya supervisor. Mungkin supervisor korang ada benda yang nak ditambah ke. Mungkin, ni ajar salah kan, mesti aku ajar kau, contoh kan. So, ikutlah supervisor sebab dia yang akan bagi markah. Tetapi, janganlah daripada week 1 ni supervisor suruh buat sketches sampai week 14 writing tak ada langsung. Saya tak nak macam tu Okay guys, lagi banyak pages lagi bagus. Okay, yang paling penting keyword. Macam saya cakap kat Azim dengan Falah lah. Keyword tu contoh bila kau dah ada satu keyword baru kau boleh elaborate apa yang kau nak writing, apa yang kau nak write up ke apa ke, ikut korang lah. Lepas tu tak salah korang nak buat bahasa Melayu dulu. Ada yang tak berapa power English ke, macam aku kan, aku tak pandai sangat English. So macam mungkin korang nak buat bahasa Melayu dulu ke, lepas tu nanti akan translate later. Okay, tapi translate tu janganlah guna Dr. Google. Okay, korang carilah proofread. Macam itu aku cari kat Twitter. Okay, aku tanya, lepas tu sebab masa tu aku ada satu kena buat artikel, masa tu buat DM dulu lah, tapi masa tu tak ada masa dah untuk saya translate. Okay, kalau nak translate, sebab bila kita buat BM nak translate satu-satu tu dia akan jadi payah dan takut dia punya makna tu lari tau. So daripada aku buat kejap lagi, orang baca tak faham langsung, aku bayar orang je lah untuk translate. Tapi benda tu kita kena ada lah, janganlah bayar orang daripada A to Z. Okay, kau kena buat research aku ni, aku tak nak tahu. Aku bayar kau 3,000, aku nak settle. Contoh 3,000 banyak kan. Contoh. Padahal aku, hari tu yang itu tu pun aku bagi kat adik saya aku je, RM30, 2 pages. Okay lah kan, sebab aku banyak benda lagi nak fikir. So macam bila tengok balik, macam ni je, okay je, aku pun boleh buat. Tapi macam tak ada masa, masa tu nak cepat. Okay, so masa tu ada duit kan, so tiba RM30 pun. Okay, alright. So pastikan research proposal korang bila orang baca, orang faham. Okay, macam saya cakap tadi lah, kalau guna Dr. Google memang dia akan jadi tunggang terbalik lah hidup kau. Betul, serius. Kadang-kadang satu sentence pun tiba-tiba dia dah jadi macam apa benda ni kan. Macam korang tengok cerita CD Cetak Rompak dulu kan, diorang semua guna Google Translate lah tu, dia punya subtitle. Okay, alright. Ada soalan? Chapter 1. Oi, semua boleh grade dah. Mantap lah Betul, tak ada soalan? Pening kan? Sebenarnya korang pening. Aku tahu korang pening. Sebab aku pun pening. Aku pun tak tahu apa korang. Sir, Aduh, soalan pula. Okay, Syah. kita baru, yang ni baru background study kan? Chapter 1 lah gila. Background Okay. study 1.1 aku dah ajar sampai 1.9 dah ni. Kering dekat aku. Okay. Kau boleh tanya soalan macam tu. Sabar Mi, sabar. Okay, tak apa Syah, tak apa. Itulah. Sir, Macam nak ambil air je Syah. Apa air tak puasa?
Lisa nak tanya tu apa yang proposal tu nanti upload yang contoh dia. Yang tu saya fikir dulu. Yang saya punya tu saya fikir dulu lah. Tapi yang ni confirm aku akan bagi start chain. Okay. Ataupun nanti kalau aku tak bagi aku punya research proposal tu, nanti korang tengoklah dekat video ni. Nak post kan? Post. Contoh. Okay. Alright. Sebenarnya benda tu PNC tak boleh tunjuk sebenarnya. Sebenarnya lah. Tapi, lepas tu lagi satu. Ni tadi. Okay, avoid plagiarism. Plagiarism is presenting someone else's idea or words as though they were your own. Okay. Tiru copy paste adalah sangat-sangat diharamkan. Okay. Contoh macam pegang babi lah. Pegang babi tak boleh, makan babi pun tak boleh. Macam tu lah. Faham tak? Kalau Muslim lah. Tu contoh. Okay. Plagiarism sangat-sangatlah tak boleh Korang pun tahu, korang buat design. Okay, kau tak boleh tiru design tu one to one. Apa maksud dia one to one? Copy sebiji lah. Macam kau beli kasut Nike dekat petang, tapi dia, bang ni one to one bang, sama dengan Nike ni butik. Tak boleh, benda tu tak boleh. Berdosa. Okay, tapi aku pun beli juga barang-barang cetak rompak tu. Kebunan mana kau itu dosa sendirilah kan. Tu aku tak tahulah, aku bukan ustaz-ustaz nak menjatuhkan hukum. Okay, alright. So plagiarism, writing sama juga macam design. Korang tak boleh tiru sebiji. Ayat semua contoh contoh macam ada satu ayat, saya suka makan nasi. Okay, tu ayat tu aku dah upload dekat apa ni, dekat website ke apa ke. Kau tak boleh copy sebiji. Mungkin kau kena buat saya memakan nasi dengan menggunakan, kau kena elaborate lagi benda tu supaya ayat tu tak sama. Faham tak? Kau kena upgrade, korang kena tukar tapi makna yang sama lah. Faham tak? Sebab plagiarism ni kita ada, macam kita orang dulu masa-masa kita ada turn it in. Susah sebut. Turn it in. Okay, turn it in tu dia untuk check tau, korang tiru kat website mana ke, writing kat mana korang copy ke kan. Faham tak? Okay, macam UiTM, dia setiap budak-budak undergrad proposal dia akan upload dalam journal tau. Okay, so kalau ayat tu korang guna, contoh kan, kau copy ayat aku tadi tu, nanti bila masuk turn it in tu, dia akan keluar nama proposal aku, Hazmi Muhammad Nazrin, The Perfection of Solat, apa semua kan, page berapa semua, page tu aku tak ingat lah, tapi dia akan bagi tahu kat mana kau dapat source tu. So kantoi lah. Faham tak? Untuk copy paste, percentage dia adalah bawah 20% ke bawah 12%, tak ingat. Saya punya dulu 7%. Masa master 7%. Ada lecturer kat sini, ada seorang tu 70%. Rahsialah siapa. Carilah sendiri kalau nak cari. Okay, 70, jangan buat macam tu. Okay, so dia originality tu sangat-sangatlah penting. Okay, kalau kau copy paste proposal ke design ke, kau tak payah buat kan, kau guna je orang tu punya tu pun, tak payah tulis nama kau, tak payah by Hazmi Nazrin, tak payah. Macam aku mengaku ni slide bukan aku buat, contoh. So aku guna pakai je. Faham tak? Untuk menyampaikan dakwah pada pagi inilah. Okay? Alright. So plagiarism, ingat sampai bila-bila, sampai nak masuk kubur nanti, ingat benda ni. Plagiarism diharamkan. Okay? Faham tak? Sama lah macam buat design, tak boleh. Okay? Kau ni ubah sikit, ubah perkataan terus jadi design kau. Mana boleh? Kan? Konsep idea tu semua sendiri, sama juga macam writing. Faham? Ada yang tak faham tak pasal plagiarism ni? Jangan sebab ada tau dulu kawan saya masa belajar luar, dia tukar logo je kot. Dia buat iklan susu tu yang ada perempuan tu dia gelonsor dekat air coklat tu, kalau korang pernah tengok lah. Okay, sebab tu famous juga lah. Dia buat susu tu susu apa entah, dia nama apa tak, tiba-tiba dia tukar logo Good Day. Lepas tu dia hantar lecturer pun bodoh macam, oh okey, dapat A.
Faham tak? Kau jangan buat macam tu lah. Wasted sial belajar berapa tahun lepas tu buat macam tu kan. Tapi tak tahulah dah berjaya hidup dia ke tak lah. Aku tak tahu. Okay. Alright. So ingat ni sampai bila-bila. Plagiarism diharamkan. Okay. Ada soalan? For now tak ada. Yeah. Ni. Okay. So kalau tak ada soalan, aku nak tanya soalan lah. Tapi masa buat maybe ada. Tu tanya supervisor. Topik Eh? tu pencipta. Open dulu. Azim apa? Tanya contoh yang pasal plagiarism ni. Contoh kalau kan memang tak boleh tiru 100% kan. Kalau jadikan sebagai reference boleh kan, macam contoh Reference, yes. Reference boleh. Reference boleh. Reference adalah untuk kita mencetuskan idea-idea yang ada dalam kepala otak kita ni untuk jadikan benda tu lagi better lah. Okay? Tapi kalau kau tiru sebiji, tu bukan jadi reference lah. Tu jadi copy paste. Okay? Macam saya, reference tu adalah untuk mencetuskan idea daripada kita punya kepala. Okay? Lepas tu kita masukkan kita punya kreativiti untuk jadikan benda tu lagi baik, lagi better. Faham tak? Itu reference. Sebab tapi kadang-kadang kalau bodoh sangat selalunya lecturer mesti akan macam kau tiru je lah. Kalau bodoh sangat lah. Kalau korang semua okey, bukan korang. Adik-adik orang lain lah kan. Ni cerita daripada lecturer saya dulu lah, bukan saya sini. Okay. Soalan lagi? Alah lupa pula. Minggu lepas yang tajuk tu pencipta. Apa dia? Yang tajuk tu kena bagi tahu ke? Oh, okey. Okey, nak update. Okey, so semua orang dah ada tajuk ke? Belum dipilih lah, belum ni lagi. Belum pilih. Tak, sebelum choose lagi. Awak punya supervisor lah. Esok baru nak tutup. Esok Hari ni lepas kelas tu. Okey. Alright. Okey, siapa yang dah ada? Selain Azim dengan Falaya. Semua dah ada kan? Okey, tak apa. Aku tanya seorang-seorang. Kita round table. Nampak tak muka sendiri? Okey. Alright. Saya nak tanya soalan. Ni pula soalan. Ya, gini. Apa ni kan masa diploma kan kita ada ambil sign kan, macam kalau jumpa supervisor ke ada ambil sign kan. So masa degree pun ada macam tu tak? Sekarang Macam ni tak ada sebab pandemik ni korang kan online kan. Kalau tidak korang ada consultation form tu. Sekarang ni tak ada lah. Tapi jujurlah pada diri sendiri. Okay. Sebab kita orang pun kalau apa-apa kita orang akan update antara ada lecturers lah. So jangan cerita macam saya jumpa hari-hari saya jumpa saya punya supervisor. Bullshit lah sebab supervisor korang akan cerita kat kita orang. Macam mana student ni contoh kan. Tak ada jumpa aku pun. So korang kena kejar supervisor. Okay? Alright. So jangan ingat rahsia korang tu boleh disimpan sampai bila lah. Kalau yang berkaitan benda-benda ni lah. Rahsia lain tu lantak korang lah. Okay? Ini okay? Baik sir. Okay. Alright. Lagi soalan? Pasal tanya yang sebuah proposal solat tu itu under graphic design ni lah. Yelah. Aku nak tunjuk ni tadi. Set. Okay. Macam Falah dengan Azim saya dah tunjuk kan? Tak tunjuk tu dekat budak diploma. Okay. Sekejap. Apa soalan kau tadi? Under graphic design? Tak adalah macam solat tu kan agama. Dengan graphic design tu macam tu lah. Okay, dia sini tau. Any issue korang boleh buat. Asalkan menyelesaikan masalah. Tapi saya approach benda tu through grafik punya platform lah, which is saya nak buat mobile apps masa tu. So saya kena buat dia punya daripada A to Z lah, dia punya interface semua lah, faham tak? So lepas tu saya kalau korang tahu masa degree pun, sebab benda ni saya continuous project tau. Saya ambil degree punya topik, saya sambung masa master, mendalami lagi ilmu tu.
Tapi itulah macam ni juga jadi kan. So itu belakang kita. Okay, alright, jap. Saya nak tunjuk saya punya prototype. Okay, mana korang? Set no. Mana korang? AGS. Oh, ni. Siapa buat logo ni? Major One ni? Siapa buat? Mini. Saya just buat dekat Insta je. Okay, Tak tahu. tak salah pun. Okay. Okay, alright, jap. Sana. Okay. Okay, alright, sorry. Manusia tak ni kan, tak sempurna. Okay, jap. Aku nak present macam ni. Share screen. Broadcast. Jap. Apa nama dia? Marvel. Okay. Yang ni still share screen ke? Still visible to other presentation. Tak broadcast. Okay, nampak kan? Okay, alright. So, okay, saya guna masa tu Marvel lah. Sekarang dah banyak dah. Sekarang, masa tu tak ada Adobe XD lagi. Korang dah belajar XD kan? Tak belajar lagi? Tak, Belum. tapi explore je. Explore sendiri okay. Saya Sebab dia tak susah sangat pun XD tu. Senang ya. Okay. Alright. So macam ni saya guna Marvel. Okay. Nama apps tu Marvel lah. Okay. Marvel ni dia macam kat handphone ni dia untuk tunjuk je lah. Tapi korang kena pergi dekat website Marvel apps. Korang Google lah. Aku tak ingat ada punya apa ni website tu kan. So kat dalam tu korang kena link kan apa yang nak kena tekan. Okay, contoh saya tunjuk dulu Okay, ni saya buka. Saya punya, ni interface ni semua saya buat. Daripada A to Z. Ni prototype je lah. So, janganlah judge kan. Kalau tak nanti kan. Okay, alright. So, saya gunakan kali hijau apa semua. Lepas tu saya buat logo. Saya buat ni. Okay, sekejap. Okay, saya play. Okay, alright. So, dulu masa saya buat apps ni guna iPhone 6 kot. Ke 8? 7, tak ingat. Okay, so dia dah ada putih kat bawah ni. Kalau tidak, dia tak ada putih. Okay, alright. So, bila saya tekan dekat logo tu, orang yang tengah angkat takbir ni, nama app saya ni, An-Nur. Okay, so saya tekan X ni, Nur, bercahaya kau. Okay, so bila ni, kawan-kawan kena, bila saya tekan name, dia akan tulis nama saya, lepas tu email, lepas tu password pasti kan. Okay, lepas tu, kita tekan continue. Okay, continue. Dia akan keluar dekat ni home section dia lah. Ni home. Mana ni? Ni home. Kau nampak tak benda biru yang terkeluar tu? Itu maksudnya kat situ je yang boleh tekan. Yang saya dah link kan. Kalau kau tekan tempat lain, dia takkan keluar kan. Okay, so contoh saya tekan kat play ni kan. Okay. Lepas tu dia terus connect dengan saya punya YouTube. So saya play. Dia akan keluarlah video perfection of solat saya buat dulu. So orang boleh tengok lah kat situ. Simple je lah, dia ada muzik lah. Nanti korang, kalau korang rajin nak tengok lah. Okay, so kau boleh embed kau punya video tu. Contoh kalau kau buat video kau punya kau punya research meja tu nanti kan, bolehlah masuk kat sini. Kalau buat apps, video tu boleh masuk dalam apps. Faham tak? So benda tu nampak lagi interesting lah. Okay, so kalau kita pergi tab kat bawah ni lagi, okay, ni home button. Lepas tu ni kita pergi tab yang second ni yang ada orang sujud ni kan. Okay, so saya tekan itu. Bila ada orang sujud tu, dia macam mana nak perform dengan betul. So contohnya saya ambil atas sekali, berdiri dengan betul ni, saya klik kat situ.
Dia akan keluar lagi satu page. So dia akan tulis lah description berdiri dengan lurus, kedua belah kaki, bla 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 lah, benda tu lah. Detail dia. Okay, faham tak? Okay, alright. So bila saya tekan home balik, dia akan balik kepada home lah. Okay, lepas tu saya pergi kat yang tengah-tengah punya tab, jam. Ada jam ni. Nampak kan? Okay, so dia pergi kat waktu solat. Ni acah-acah je prototype kan? Okay, so boleh lah kau nak set alarm ke contoh kan. Macam saya on macam ni kan. Boleh lah nak set. Faham tak? Dia biarlah nampak benda tu working walaupun korang just buat interface je. Kerja designer adalah untuk buat design saja. Kalau ikutkan lah. Okay, macam contoh kau graphic designer kan, tiba-tiba kau kena keluar shooting, kau kena pergi tak gambar, itu bukan graphic designer lah. itu dah come fotografer ke come videographer ke, ada macam tu lah. Tapi itu terpulang pada masing-masing lah. Kalau nak buat kerja amal, dipersilakan. Okay, lepas tu next one saya pergi dekat next step, tasbih. So bila saya tekan kat count ni, nanti dia naik 1, 2, 3, 4. Ni acah-acah je, dia sampai 10 je. Okay, dah tak boleh tekan dah. So bila aku tekan dekat R tu, dia akan reset lah. Dia akan jadi kosong balik. Faham tak? Okay, lepas tu last one, profile punya tab. So profile ni lah. Ui, handsome gila yang dalam bulatan tu. Okay, alright, so tu je lah. Okay. So boleh patah balik dekat tab-tab yang lain. Macam tu lah saya buat. Itu just prototype lah. Macam mana nak off? Okay, letak terus. Stop share ni. Okay, alright. Ngam. Macam mana nak buat? Okay, alright. So, itulah saya nak tunjuk. Tapi lagi satu saya nak tunjuk. Untuk meja tu nanti the perfection of solid. Semua dah belajar video kan kat sini? Dah belajar buat video kan? Direction storyboard dengan broadcast media dah settle lah korang? Same ni baru ambil. Dengan sir. Oh dengan aku kan? Aku masih present ke? Tak kan? Tak keluar. Okay. Nak present balik? Zoom present. Ada ya? Okay, alright. So pergi dekat Google. Perfect section of solid. Okay ni. So ni video. Okay, saya expect kan korang nanti mana yang dah belajar video ni, korang come out lah dengan satu video. Walaupun video simple ke, interaktif ke, educational ke, buat. Faham tak? Rugi lah dah belajar tapi tak buat kan. Rugi. Sebab before this macam broadcast media, direction storyboard, semua group assignment tau. So every person ada role masing-masing. Ada yang buat script, ada yang shoot saja, ada yang buat editing saja. Tapi sebab kan macam start saya mengajar, saya memang bagi individual punya assignment. So semua orang boleh buat benda tu. Kau boleh buat script, kau boleh buat treatment, kau boleh buat storyboard, kau boleh buat editing, kau boleh shoot. Itu saya punya saya punya expectation untuk semua orang boleh buat. Faham tak? So bila group, kadang-kadang sayang lah benda tu korang belajar, semua dapat A tapi tak boleh buat. Faham tak? Sayang. So macam Syah, Tania menang itu, nombor 1 pula. Plastik apa? Apa kau punya ni? Power lah kan? Nombor 1 kot. Dapat berapa Syah? Dapat berapa? 7. 700? Okay lah. Dia open table. Okay, alright. So, ni masa degree. 2016 video ni. 186 view je. Okay. Masa saya diploma. Alamak. Awak pernah tengok ke? Dekat Shalam Dekat Syah lah. Tak perasan lah sir. Pernah.
Tak perasan. Aku yang paling handsome kat situ. Betul tak? Okay, gurau lah tapi benda tu betul. Okay. Alright. Okay. Korang tengok sekejap korang tengok sekejap. Video yang tak seberapa ni. Sekejap. Tapi select dia, aku buat tajuk English. Then description dia Melayu. Macam masa tu bodoh kan. Sekarang baru perasan macam apa benda lah aku buat dulu kan. Tapi okey lah, tibai lah. Alright. So itu saja. So masa saya degree final dulu buat, saya boleh buat kat sini, so korang pun boleh buat. Okay? Siapa unlike? Tak tahu lah. Like dah tak ada. Unlike lagi. Aduh. Haters gonna hate. Tak kot. Aku rasa memang ada kat Facebook tu ni lah. Grup benci Hezbollah. Susah je orang famous ni. Tak adalah. Okay, alright. So, kita round table nak tahu korang punya topik. Okay, Faisal. Supervisor siapa? Aku dah lupa. Faisal. Ya, tak ada. Apa dia? Buat apa? Sebab tu aku suruh buka kamera. Sebab benda-benda macam ni lah. Aku Ajak tak tahu. saya. Ni saya apa? Saya dengan Miss Mira. Okay, tajuk dah proceed belum? Tak proceed lagi dia suruh jumpa hari ni. Okay. Saya free hari ni. Bahira? Apa dah? Okay. Faisal, terima kasih. Okay. Okay, Bahira? Ada 2 tajuk propose. Okay. Tapi still tengah bincang lagi. Mana siapa? Semazlan. Oh, Hamdan. Oh, lupa dah. Okay. Apa tajuk nak tahu? Yang first tu saya nak buat apps. Okay. Dia macam the evolution of the education for student during pandemic. Student during pandemic. Hmm. Okay. Lagi satu? Yang second tu dia under brand. Okay. Tapi dia macam campaign, dia macam reusable and creating a new life of free love items. Okay. Alright, good luck. Okay, Azim dah. Hanani. Awak dengan siapa Miss Nazar. Nazaria. Okay. So dah ada progress belum? Dah. Tajuk
tajuk dah ada, tinggal nak propose dekat Miss je. Bila jumpa dia? Entahlah sebab saya tak tanya dia lagi bila dia free. Macam semalam after class, dia kelas saya. So macam ingatkan nak jumpa dia semalam. Sekali kelas pun cancel, so maksudnya dia ada urgent matter. Sebab dia ketua serentak sekarang, so quite busy juga. Okay, so nanti kejar supervisor. Okay, Syah, Dr. Rina kan? Dah terima. Dah ni belum? Dah pilih lah. Pilih campaign scam awareness. Apa? Scam awareness. Scam? Ha. Okay. Isu paling highlighted. Hanya ni scammer pula. Okay, thank you Syah. Falihah dah. Tu korang nak tahu juga Azim dan Falihah punya. Falihah buat pasal apa Falihah? Tajuk apa? Impact. Kan? Social media impact. Okay. Contohlah. Azim dia buat pasal student tidur kelas online. Macam mana? Serius. Daripada budak sekolah sampai universiti lah. So macam mana nak buat menarik apa ke itu kemudian lah. Okay. Right. Tapi itulah tajuk dia. Nanti kita develop lagi. Okay. Alif Afifi. Abang. Ya saya. Siapa supervisor kan? Medazi. Aziz. Dah ni belum? Belum, dia cakap minggu depan. Dia suruh hari ni tengok cara nak buat proposal dulu. Cara nak propose tajuk macam mana. Tu je dulu. Okay, alright. Okay. Vini? Jumpa hujan sekejap lagi Vini? Lepas kelas ni. Okay. Mirul? Belum lagi sir. Hari ni baru nak. Mirul. Okay. Engkau nak buat pasal apa? Saya. Propose apa? Tajuk? Branding. Tolong aja buat branding. Bukan kau buat branding lah mak Okay. Okay. Ni bahasa isyarat. Oh, okay. Menarik lagi? Dan visit Malaysia. Surah Jazimah. Okay, visit Malaysia. Okay. Kau ni orang kerajaan lah. Okay lagi? Ya, tu je lah. Okay. Kau dengan siapa Mirul? Zain. Dengan siapa? Zain. Oh, Zaim. Okay. Aku Zaim. Okay. Vini, buat pasal apa yang tadi saya tak tanya pula? Awak punya tajuk awak nak propose apa? Nak tahu? Saya keluarkan 6 topik. Tak, saya punya belum pilih lagi sir. Belum pick lagi. Yelah, tapi apa yang awak nak propose saya nak tahu. Saya nak propose pasal handicap. Handicap ni kita ni biasa boleh tengok wayang dekat teater kan. Movie, tapi kalau handicap ni tengok dia orang punya perasaan, dia pun tak boleh nak watch movie kan. So saya nak buat macam create a hall for them dalam 3D mode. Memang ada lah yang untuk handicap ni. Dalam Malaysia. Yelah dalam Malaysia tapi tak banyak lah kot. Tapi dia orang bagi kalau ada pun dia macam bagi space lagi 2-3 space saja. Saya nak macam satu hall. Oh, geng-geng handicap tu. Okay. Alright, lagi? And then sebab saya dapat tengok satu news dari India, satu fan dia tak boleh tengok movie dia punya favourite actor. Oh shit. Dia pesan dan macam nangis lah. So itu one of the research lah. Tapi awak kecilkan skop tu dekat ni tau, Malaysia tau. Kau jangan buat India pula. Sure, Malaysia lah. Sekejap Aryan bawa masuk. Aku nak tibai ni. Aryan! Ya sir. Kenapa lambat Ada problem sikit sir pagi tadi. Problem apa tu? Tak ajak tidur? Mabuk? Rumah blackout. Blackout. Boleh sentuh aku tak boleh nak ni marah. Okay, tak apa Aryan. Okay. Tapi nanti kau tengok jalan video aku tak aku nak start over ni mampus. Okay. Alright. Siapa tadi? Vini.
Vini buat apa lagi Vini tadi? Handicap. Handicap. Tengok favorite actor lagi. Lepas tu apa tu? Safety app for women. Safety app. Okay lagi. Lepas tu government should provide medical card. Daripada medical card tu bukan guna kad tapi app. Lambat lagi. Tapi MySejahtera dah ada lah tu. Nak set appointment pun kat MySejahtera semua. Benda tapi medical card ni bukan untuk government je, dia untuk private sekali. Untuk yang orang yang tak mampu nak bayar dekat ejen lah yang 250 ke. Kalau orang tak mampu, kenapa Orang susah lah, orang susah. Orang susah takkan pergi private? Tak, I mean contoh kalau government I mean kalau government ni kita kena tunggu a big line, you know, queue appointment. So kalau kita tak boleh kat sana, kita boleh lah pergi private kan, guna kad medical card tu. Okay. Vision tu ada. Bagus-bagus. Tapi itulah macam government ni kan. Lagi kau belum nak mati, kau duduk lah dekat line tu. Itulah. Dia Ada yang dah mati kan, ada yang dah tak ada nyawa kan. So sampai tunggu appointment lama. Tapi India banyak. India banyak gitu. Itulah. Macam And then I go for power cut. Record. Apa lagi satu ini? Power cut. Game lah. I mean it's for like elements motif. Contoh kalau Chinese, Indian and Malay kan ada elements macam Chinese ada clown, dia ada api, ada wind kan. So boleh guna untuk power cut. Contoh kan sekarang youngsters berapa ramai tahu pasal elemen culture kita. So the way nak learn bagi dia orang educate, kita boleh guna game card lah. Macam nak lawan lah, Melayu power ke Cina power? Tak. No, bukan lawan Malay, Chinese, India, tapi kalau saya ambil Chinese, guna Chinese je. Dia orang punya power of elements like wind, you know, api, cloud. Dia macam game lah, macam tu. Macam card game. Yes, card game. Okay, alright. So orang pun boleh educate daripada itu. So awak ada 4 tajuk kan? 6. Okay, lagi tajuk apa lagi? Lama ni. Aku stay siap. Okay, berapa? Lepas tu mask. Mask? Yes, okay, COVID ni sekarang trending ialah COVID. So saya tak boleh lah ambil pasal COVID, tapi dia bercabang dia ada banyak daripada COVID ni case, dia ada banyak yang di effect kepada Malaysia, kepada people dan animal. The one of thing is mask. Sekarang mask ni dia orang buang dekat tempat rata-rata. So you know, kita ni tak boleh educate umur macam kita orang, macam saya, macam Azim semua tak boleh educate sebab umur tu adalah umur yang kalau kita orang ni advice pun dia macam tak kisah. Kalau kita advice dari kecil, so saya nak kepada educate budak kecil dari kecil lah. So I want to create a starter kit for kids macam tu dari kecil. Maybe app. Tak, I mean ada yang macam tak nak dengar kan, umur kita kan, ada yang dengar, faham, ada yang macam tak kisahlah macam tu kan. Ada kan. Kalau budak kecil ni dia takut, dia orang kita kena learn from kid. Tapi selalunya orang tua lah susah kita nak educate. Dia tak dengar cakap. Betul lah. Yang umur kita ni, umur kita 20-an. Tak, saya dah 30 dah this year. Oh. Bicara saya. Okay. Macam kita, macam umur kita lah macam umur kita ni boleh ditegur lagi lah. Tetapi kalau macam bayi ayah ke 50 plus ke atas lah, dia orang susah sikit lah. Memang susah nak ni. Tapi betul lah. Sebab tu ada pepatah, apa orang kata, dari rebung. Apa tak pepatah tu? Tapi nak meluntur buluh biar dari rebung. So rebung tu dia buluh tapi masih dia kecil lagi lah, dia lembut lagi lah. Masa tu lah kau nak educate dia. Betul lah tu siap.
Daripada betul. kecil dah. Betul. Bagus kan? Lagi. Ui, banyak tu ni. Orang lain buat 2 je. Sampai ada yang buat 1 ada. Tak, saya takut kena reject sebab tu saya letak extra. Okay, kalau kena reject nanti, yang kena reject tu bagi kat kawan-kawan. Okay, lagi? Ada lagi? Satu last tu ialah 5G. Stop 5G. 5G tu apa? Kan sekarang dah ada internet sampai 4G kan. 5G dia nak create. So kalau 5G ni actually dia effect kepada animal. Sebab? Sebab dia punya apa tu? Apa yang panggil dia? Dia punya tu high. Tak tahu nak panggil dia apa. Tapi yang ni saya belum full research lagi. Saya tahu idea. Yes. Conspiracy theory. Something like boleh di-effect animal lain. Like birds. Oh, dia punya signal tu terlampau kuat lah macam tu. Yes. Orang boleh jatuh. Contoh lah. Betul. Dia bila dia tengah terbang, dia boleh jatuh. Oh. Dia punya mind effect. Tapi dekat China dah ada kan 5G? I'm not sure. Tapi sekarang ni memang 5G kena ban lah kalau dia nak create. Kan Donald Trump ban 5G. Sebab China dah buat dulu. Tak tahu kan? Okay, tak apa. It's okay. Tak, it's the last one. Ada lagi topik? Tu je. Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, alright. Next. Gurau. Bagus. Standby banyak lagi bagus daripada standby tak banyak. Ingat tu guys. So kita tahu effort dia macam ni. Okay, Amirul Effendi tadi dah. Diva. Itu Vida silap. Ni lah. Sebab ni lah. Ni yang malah Saya. Sabar. Ikut turn. Sabar. Faisyal dah. Betul kan? Okay, Tika, Noel. Dah panggil kau tak nak masuk pula. Tadi nak masuk. Hello? Masuk pula. Dah ke? Topik apa? Dah ni belum? Yes. Diva, sabar je Diva. Ya? Diva ke? Sampai je tak faham. Atikah dulu. Apa? Supervisor saya Faiz. Okay. Tapi baru 2 je. Nak proceed next week. Next week dah cari belum? Apa dia? Awak dah kerja awak punya supervisor belum? Dah. Next week lah. Okay, saya nak tahu tajuk proposal. Label dengan animal curly macam stops testing kosmetik. Tak dengar lah awak cakap. No? Diva mute je Diva. Yes, sir. Dah jumpa dah. Hello? Hello? Sekejap Diva, awak mute je. Saya tengah cakap dengan Atika. Okay, alright. Atika, apa proposal awak? Saya tak dengar. Tajuk saya chat label. Apa? Chat label. Chat label? Tenaga buruh kanak-kanak tu yang bawah umur. Chat label lah. Tenaga buruh bawah umur. Chat label. Ya Allah, pekak tinggal aku. Okay. Sebab, memang pekak lah nak buat macam ni kan. Muda-muda dah pekak. Okay. Lagi satu? Chat label. Okay. The animal currently macam animal testing for cosmetic tu. Okay. Lagi tu tak tahu lagi. Okay. Alright. Okay, nanti Roger punya supervisor. Okay, Diva. Yes, sir. Okay, mana Diva? Kat sini je, sir. Dia lah tu. Okay. Apa? Awak supervisor siapa? Sir Lutfi. Sir Lutfi, okay. So, ada propose idea dengan Sir Lutfi belum? Dah, semalam. Dah, so dah approve dah? Dia kata buat proposal. Dia suruh buat proposal, start doing proposal. Okay, so apa awak punya tajuk research nak tahu?
Saya nak buat research about camping recycle boxes. Macam food container tu buat recycle types. Recycle? Recycle types. Recycle tax? Yeah. Tax. T-A-X. Type. T-Y-P-E. T-Y-P-E. P-E. Types. T-Y-P-E. Okay. Recycle types lah, macam food container and then the spoon, forks and everything is come with like recycle types. Okay. So itu dah approve dengan Cik Lot lah? Dah. It's dia macam dia suruh buat macam it's ada brand, rebranding lah. With and then come out with a campaign, he said. Okay. Okay, sir. Okay, thank you Diva. Welcome, sir. Alan. Ya, saya ke? Kau dengan siapa? Dengan Miss Liza lah yang saya cakap garang tu. Dia garang tapi baik hati. Dia okey tak. So dah ni belum dengan dia? Dah jumpa belum? Dah. Tapi dia bagi apa? Dia bagi pencerahan je lah yang lepas. Dan minggu ni dia cakap propose idea. Okay, so idea dah propose belum dekat dia? Belum. Bila? Malam ni. Dah ada belum? Dah ada tapi tak tahu dia terima ke tak. Okay, nak tahu? Kena bagi tahu ke ni rahsia kerajaan. Ni apa lempang leher kau sekejap lagi, rahsia tak rahsia. Rahsia. Satu saya nak buat komik. Komik? Ya, komik. Okay. Komik pasal apa? Lepas tu yang kedua saya nak buat brand sendiri. Okay. Lagi? Lepas tu yang ketiga saya nak buat campaign awareness tentang apa nama benda lah tu pasal body shaming. Pasal apa? Body shaming. Menarik. Body shaming tu okey. Yang komik tu aku tak tahu. Yang second tadi brand sendiri lah. Aku rasa tu boleh betulkan kot. Serius. Tapi kalau sebab branding ni dia entahlah. Dia macam nanti come out dia akan jadi corporate branding punya assignment. So korang major 1, major 2 kot. So macam tapi tak apa, it's up to you. Ikut supervisor kalau okey lah. Kalau saya dah reject lah. Okay, bulat Aren? Okay. Alright. So kalau saya nak ambil topik Islamik, agak-agak apa yang sesuai? Cara solat taubat. Tiba. Alamak, jadi aku tanyalah kau punya supervisor. Cik Zain tu tak pernah tengok solat tau. Ni serius. Dia ada tandik senyum. Tak tahu lah. Saya kata apa. Tanyalah supervisor kau. Okay. Dalam topik Islamik ni, apa yang selalu, ni macam berdakwah pula. Apa yang selalu orang Muslim tak pandai? Itu lah isu yang selalu kau kena tekankan lah. Kau kena cari isu yang macam tu. Contoh mandi jenazah. Solat jenazah. Sebab benda tu last sekali. Kan? Mati. Cara mandi wajib. Itu Faisyah boleh buat. Itu basic kot. Tapi macam mandi wajib ni basic lah. Sebab daripada remaja dah macam perempuan dah period apa semua kan. So kena belajar. Yang lelaki aku tak tahulah masalah mandi wajib ni kan. Tu kau pandai lah. Okay. Tapi macam saya cakap tadi lah, kalau ni benda yang kau nak educate, boleh je nak buat mandi wajib pun boleh. Tapi benda-benda yang lagi orang tak tahu sangat. Macam saya cakap tadi lah, mandi jenazah ke, solat jenazah ke. Kadang-kadang sebab ada tau kes macam parents meninggal, anak tak boleh nak mandikan jenazah, tak boleh nak solatkan jenazah, ada yang tak pandai solat, ada yang tak mengaji. Contoh lah, benda-benda macam tu lah.
Kalau nak Islamik. Tapi Islamik ni kau kena ingat benda tu sensitif tau. Memang sensitif. Sebab banyak pendapat. Dan walaupun banyak pendapat, dia satu je dia punya jalan tu kan. Tapi macam sensitif lah. Tu je lah saya nak pesan. Kalau nak buat Islamik lah. Awak develop dengan awak punya supervisor. Okay? Sebab saya pun agama pun tak ada pandai sangat. Biasa-biasa je kan. Solat pun tinggal kadang. Main motor je lebih. Okay. Alright. Ada soalan? Tak ada soalan dah? Mirul je nak tanya. Yang lain? Wih, gila. Daripada patutnya kelas sampai 11 kan? Nak 2 jam ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa next week lah. Okay, so okay, so sekejap, attendance set. Apa ni, apa aku nak cakap tadi? Hang potong lah aku cakap. Okay, kalau boleh by this week, lepas dah siapkan korang punya, dah settle idea nak propose dengan korang punya supervisor, terus start buat writing. Okay, terus. Tak payah tunggu-tunggu lah. Minggu ke-11 baru nak start kan, memang kena lempang masa tu. Pak kan, 3 kali. Okay. Buat terus. Jangan leka sebab writing bukan sehari 2 boleh siap. Boleh lah kalau hang power. Ni hang pun baru belajar kan. So macam buat awal. So nanti supervisor akan check mana nak kena tukar ke, mana nak maintain ke, itu terpulang pada supervisor lah. Saya just bagi guide macam mana nak buat je. Okay. So mungkin next week or next 2 weeks baru saya masuk chapter 2. Sebab kalau boleh saya tak nak korang pening kepala. Okay. Buat satu-satu dulu. Chapter 1 dah settle chapter 1. Lepas tu baru chapter 2. Ataupun korang prefer aku habiskan cepat lecture. So tak nak. One by one. Nanti pening. Apa dia? Slow sir. One by one lah. Sebab kalau direct nanti tak dapat masuk. Okay. Kau ni function juga sebenarnya, tapi itulah masuk lambat. Handphone tak ada internet ke? Handphone tak ada internet ke? Dia biasa rasa kalau rumah elektrik mati, internet pun ikut mati sekali rasa. Kau guna wifi? Tak, guna internet. Tapi tu lah, dia elektrik mati memang internet dia terus hilang je. Dah lah, matilah. Okay. Tak internet. Aku tak tukar kau. Okay, jangan. Aku guraukan salah sikit sorry Alright. So, okay, so sekarang week 2 tau. Kalau boleh week 3, week 4 tu dah settle dah chapter 1. Okay, sebab tu saya kata korang kena kejar korang punya supervisor. Sebab supervisor yang kena check korang punya writing. Kalau aku nak kena check satu-satu, makin kurus aku. Okay. Alright, so InsyaAllah minggu ke-4 atau ke-5 baru saya start chapter 2 lah. Okay, sebab saya akan cover sampai chapter 4 ke. Chapter 4. Okay. Saya akan cover sampai chapter 5. 5. Okay, 5. Sampai chapter 5. Chapter 6 nanti kena sambung masa major 2. Okay. Alright. So tu nanti structure yang siapa yang ajar major 2 nanti akan ni lah. Akan bagi korang lah. So saya akan cover sampai chapter 5 lah. So kalau boleh 2 minggu lah saya nak ajar. So next week mungkin update je. Lepas tu next week saya akan ajar chapter 2. Lepas tu update. Lepas tu chapter 3 update. Chapter 4 macam tu lah. Okay. Okay. Alright. So sebab boleh je kalau saya nak jalan sekali agung kira habiskan chapter 1 sampai chapter 5 ke boleh je. Tapi takut nanti tak masuk dalam kepala lah. Takut nanti terumbang ambing. Okay. So biasalah manusia kan. Ni dah puasa. Okay. Alright. Last. Ada soalan tak? Before saya nak habiskan kelas. Tak ada. Syah macam ada nak tanya je Syah.
Sir, video ni hantar kat dalam grup kan? Okay. Nanti saya buat Padlet kot. Oh, password. Okay. Dulu dah lupa lah tu. Biasalah. Okay, YSAZK1. Okay, aku rasa semua ada dalam ni kot. Aku bagi dalam grup WhatsApp lah. So senang. Saja nak try korang tadi. Okay. Okay. Saya. Mana korang AGS. Okay, ni password untuk hari ni. So, tak boleh sign dah sebab dah lebih pukul 11. So, burn je lah guys. Okay, sekejap. Aku ubah masa. Aku ubah sampai pukul 12. So, semua orang tolong pergi sign sekarang. Oh, cepatnya. Siapa yang sign dulu? Bini. Oh, laju. Oh, second dah ni. Nombor 3. Oh, nombor 3 dah ramai dah. Syah. Okay. Cepat. Saya nak semua orang sign. Kalau sekejap lagi, kalau rasa terlepas ke. Diva, Atika, Wan Muhammad Farid dia tak drop lagi ke? Aryan, Amirul. Miroda, Aryan belum, Atika, Diva. Aryan, Atika, Diva. Aryan, Atika, Diva. Okay. Aryan, Diva. Ya saya. Sign. Ya. Ya, Kau tak sign, tak apa sebab kau lambat tadi. So aku faham lah kalau kau tak nak sign. Cepat. Diva dia. Ni lah kan. Kan. Sambung lah. Kan. Okay. Stop. Aryan, Diva. Okay guys. Start next week buka kamera semua Aku tak dapat detect lah korang tengah buat apa. Macam Falahiyah Syah, Bahira, Nani. Ini aku. Faisal baru tunjuk Dindul. Azim. Azim hari ni tak lag Azim. Alhamdulillah Azim. Ada improvement, alhamdulillah. Pakai laptop lain. Tak apa. Okay, tak. Sekejap, Aryan yang Diva ni korang tak nak sign ke? E-learning Diva dia kata hang. Kejap. Okay, tak apalah. Okay, tak apa. Nanti terus sign. Lebih pukul 12 saya tak dapat tolong dah Saya tak nak tolong. Bukan tak dapat tolong, tak nak. Okay? Alright, so InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita jumpa next week. Kita borak-borak je update. Dah sign. Okay, Aryan, thank you Aryan. Diva seorang, Diva, sign Diva. Okay, alright, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa next week. Update apa yang progress dengan supervisor tu je lah. Okay, update yang like je. Tak payah nak detail sangat. Okay. Kita dalam sejam kita habiskan lah. Alright? Okay, ada soalan before saya nak habiskan ni? Tak ada, saya tak ada. Tak ada So, apa-apa nanti Roger dan group lah kalau ada apa-apa soalan tu nanti senang.